Assalamualaikum dan selamat datang ke FTV untuk yang kali pertama mendarat, dan selamat kembali kepada kawan-kawan lama. Hari ini kita ada sesuatu yang di berlainan sikit, iaitu kita nak menjejak sejarah sebuah kereta segmen B yang sangat popular di Malaysia, iaitu Honda City yang baru saja dilancarkan model generasi ke-7. Ke-7 ke? Ke-7 ke? Ke-5? Okey, sebenarnya kalau kita turutilah dari model pertama yang menggunakan nama City, ini ialah generasi ke-7. Tetapi kalau kita lihat ia sebagai sebuah sedan segmen B, ini ialah model generasi ke-5. Jadi Honda ni ialah sebuah syarikat yang tak gentar mencuba idea baru. Ini terserlah dalam usaha berterusan mereka dalam dunia sukan pemotoran. Dia orang berlumba 2 dan 4 roda, di mana mereka telah mencapai tahap juara dunia lah dalam pelbagai kategori, termasuk Formula 1 dan beberapa kelas perlombaan dunia MotoGP. Honda City yang pertama dihasilkan ialah sebuah kenderaan kecil yang berbeza daripada yang lain. Ini sebuah super mini. Ini sebuah kenderaan kecil berprestasi tinggi yang kalau nak kira ialah antara super mini yang pertama yang dihasilkan oleh syarikat Jepun. Tapi super mini ni menarik. Reka bentuk Honda City yang pertama ni dia menegak tinggi, tetapi ini sebuah super mini. Ianya satu reka bentuk yang agak berani, di mana ianya dengan keadaan bumbung tinggi itu, ia dapat mencuri ruang yang banyak walaupun dimensi kereta ni sangat comel. Hasilnya orang tinggi pun boleh duduk dalam kereta ni 4 orang dan rasa okey lah, taklah sempit sangat. Malah ianya sebenarnya saiz Honda City ni yang mula-mula tu sekitar saiz kereta compact Jepun ataupun K-Car. Tapi kalau kereta compact Jepun enjin kecil kan, K-Car, yang ini menggunakan enjin 1.2 liter dan ada yang pilihan turbo pun. Ini boleh menghasilkan pecutan yang agak bertenaga. Ia juga ditawar dengan satu aksesori yang sangat menarik pada masa itu, iaitu sebuah motosikal unik yang digelar Motocompo. Ianya motosikal ni nampak macam sebuah beg 4 segi beroda yang kalau kita buka dia jadi motosikal kecil. Dan buat seketika Motocompo ni juga jadi satu kegilaan ramai dan sekarang pun masih trending lagi lah. Saya ingat masa kereta ni mula keluar dan syarikat model plastik terulung Jepun, Tamiya, menawarkan versi skala 1/24, pelbagai pilihan untuk Honda City ni, termasuk yang biasa, yang cabriolet dan juga bulldog, iaitu Honda City Turbo. Kesemua model ni kelihatan sangat memujakan kerana pada masa itu ada seorang guru di sekolah saya yang memandu Honda Life dari awal tahun 1970-an. Honda Life ni satu kereta compact yang sangat comel. Malah pada mata saya, kereta ni lebih comel daripada British Leyland punya Mini. Tapi masalahnya kereta tu hidup dia tak lama lah, nyawa dia tak lama. Dan setelah satu generasi je Honda Life ni, ia ditukar menjadi nama Honda City. Jadi Honda Life ni dihasilkan pada tahun 1971. 1972 Honda menghasilkan Honda Civic, dan Honda Civic ni seperti yang kita tahu menjadi kereta compact global pertama Honda yang begitu berjaya sekali di seluruh dunia. Ini mungkinlah menjadikan Honda Life yang dilancarkan pada 1971 tu menjadi kurang diminati oleh pembeli. Itu saya rasa telah menyebabkan nyawa dia tidak panjang lah. Dan pada tahun 1974 tu dah berhenti dah. Mula tahun 1971, 1974 Honda Life dah berhenti. Dan Honda City ni pula datang pun pada 1981 baru keluar Honda City nak menggantikan balik Honda Life tu. Dan Honda City kali ni memang comel lah. Dan dia still mengambil ciri reka bentuk daripada Honda Life, tapi menggunakan lenggok garisan yang lebih bersegi, jauh daripada gaya organik Honda Life. Jadi Honda Life tu dia punya reka bentuk dia tu dibesarkan jadi Honda Civic. So apapun Honda City sebagai kereta compact yang turbo ni agak popular. Generasi pertama ni memang satu kereta yang orang kata cult car lah. Tapi tak kenapa bila jadi generasi kedua yang kereta compact ni, dia jadi tak tahu macam mana nak cakap, langsung sangat-sangat biasa dan langsung tidak mengujakan. Sebenarnya saya boleh katakan ia kelihatan seperti adik kecil Honda Civic EF yang kemurungan dan langsung hilang minat untuk menghias diri. Boring gila kereta tu. Jadi Honda Civic EF ni sebenarnya adalah penghubung antara Honda City generasi kedua dengan Honda City generasi ketiga, iaitu Honda City pertama yang jadi sedan. Kalau Honda City generasi kedua, iaitu yang hatchback tu, rupa dia macam Honda EF. Honda City sedan generasi pertama yang kita jual di sini menggunakan platform Honda Civic EF tu sebagai asasnya. Jadi loncatan dari segmen A ke segmen B tu, dia punya kaitan dia ialah Honda Civic EF. Sebenarnya Honda City ni ialah satu produk yang dihasilkan oleh Honda untuk pasaran membangun. Kenapa Honda memulakan nama City tu kita tak pasti, tapi mungkin saya rasa nama tu generik dan mudah difahami dan mudah disebut di semua tempat.
Pada tahun 1990-an, ekonomi Asia Tenggara ni membangun dengan begitu rancak lah. Ini mencuri perhatian dunia dan beberapa syarikat kereta Jepun sebenarnya telah membuat keputusan untuk membangunkan model khusus untuk pasaran Asia Tenggara. Masa tu pun kita bercerita pasal AFTA lah, itulah ini. Jadi mereka mencari satu ruang untuk berkekal kompetitif lah, untuk menghasilkan produk-produk yang mampu milik yang dihasilkan di dalam Asia Tenggara itu sendiri. Pasal AFTA akan mengepung Asia Tenggara. Jadi walaupun pasaran Asia Tenggara ni, walaupun dia besar dan berpotensi menjual lebih 1 juta kenderaan setahun, tapi ianya sebenarnya tak sekata dan memerlukan produk yang unik dari negara ke negara. Sebagai contoh lah, Thailand dan Malaysia bolehlah kita katakan agak popular sedan. Tetapi Thailand sebenarnya dia orang lebih suka pickup truck. Malaysia je pasaran yang betul-betul sukakan sedan, dan mungkin Filipina ada sikit. Dan Indonesia pula memang jelas mahukan MPV. Jadi di Thailand sebenarnya pembeli persendirian banyak beli pickup truck, taksi banyak menggunakan sedan. So itu yang berlaku di sinilah. Tapi apapun, jelas penganalisis dari Honda berpendapat bahawa jumlah jualan untuk kenderaan sedan segmen B ini jangka cukup berbaloi untuk mereka bangunkan satu model untuk Asia Tenggara. Dan inilah yang telah mereka lakukan, dan mereka menghasilkan satu kenderaan yang perlu kompetitif di pasaran yang mahukan kenderaan mampu milik. Kemasukan Honda City generasi pertama ke pasaran Malaysia boleh dikatakan satu langkah berani, ataupun saya kira langkah berani mati oleh Honda, kerana pada masa itu satu jenama tempatan yang menguasai hampir 70% pasaran kereta di Malaysia ni. Jadi untuk memastikan kenderaan ini boleh dibangunkan pada kos yang kompetitif, itulah sebabnya Honda mengambil platform Honda Civic EF yang EF adalah generasi keempat lah. Jadi platform itu telah digunakan untuk generasi ketiga dan juga generasi keempat. Dan model dua-dua ni memang sangat popular, dan dah dibayar lah, kini cost of the platform is been paid lah. Jadi kebanyakan syarikat kereta menggunakan platform mereka untuk 2 generasi lah produk, ataupun 10 tahun. Misalnya contoh Honda Civic ni 2 generasi ketiga dan generasi keempat menggunakan platform yang sama. Ini kerana kos pembangunan platform sangat tinggi. Jauh melebihi 1 bilion ringgit lah. Kat Malaysia ni kita murah satu platform boleh hasilkan dalam lebih kurang 1 bilion, tempat lain lagi mahal daripada itu. Jadi ini sebabnya mereka gunakan platform untuk 2 generasi lah setidak-tidaknya. Jadi setelah digunakan selama 2 generasi, platform Civic ni sudah habis dibayar, maka ia boleh digunakan untuk Honda Civic Sedan generasi pertama. Itulah hasilnya. Hasilnya ialah, kalau kita tengok betul-betul lah, rupa dia macam Honda Civic EF Sedan yang dah luntur sikit dan kurang bermaya. Namun disebabkan jenama Honda pada masa itu dah cukup gah lah pada masa itu untuk memastikan pembeli tetap berminat dengan produk ni. Ini kerana seperti saya cakap tadi, mereka ni terlibat dalam Formula 1 dengan begitu banyak. Jadi tahun awal, hujung 80-an hingga awal 90-an tu, Formula 1 didominasi oleh Honda. Menang tiap-tiap tahun enjin Honda tu dengan McLaren, dengan Williams. Jadi memang zaman tu sangat-sangat popular lah. Jadi produk yang dihasilkan yang bergelar Honda City Type Z ni dihasilkan di Thailand dan ditawarkan di Malaysia. Dia daripada tahun 1990 sampai 2002 lah. Kini dia dihasilkan penghujung hype Honda untuk menang Formula 1 tu. Tapi masih kuat lah jenama tu kan. Jadi sambutan pasaran untuk model ni agak hamba lah jika dibandingkan dengan jualan jenama tempatan. Tapi untuk satu model baru yang kita tak dengar City misalnya cuba mencabar penguasaan jenama tempatan, saya kira ianya agak berjaya lah. Dan jelasnya cukup berjaya untuk Honda memikirkan konsep yang serba baru untuk model City generasi kedua. Jadi dia orang balik dan fikirkan betul-betul. Jadi hasilnya ni ialah sesuatu yang walaupun saya kutuk mereka bentuk Honda City Sedan generasi pertama sebagai hamba dan mudah dilupakan, tetapi ianya kalau nak kira jauh lebih handsome lah daripada model generasi kedua yang terhasil. Akibat daripada mereka balik fikir apa nak buat ni kan, mereka telah jelaslah dia orang fikirkan bahawa produk terbaru mereka ni perlu dia punya marketing sense dia lah, ataupun apa produk USP, unique selling point dia ialah practicality, ruang dan keselesaan. Jadi itulah dia punya marketing mantra dia, practicality, ruang dan keselesaan. Langsunglah dia orang tak sebut mengenai reka bentuk luaran kereta ni. Sebab kalau reka bentuk luaran ni memang jadi dalam tempoh penghasilan generasi kedua ni, Honda sedar bahawa pembeli Asia Tenggara ni sama je macam pembeli kat Malaysia ni. Kita sukakan kereta yang luas pasal nak bawa keluarga besar pergi berjalan ke, ruang boot kena besar nak balik kampung, enjin kena jimat,
Kereta kena laju ataupun nampak laju, boleh bikin. Kerana kita ni memang masih lagi berjimat cermat, kerana kita ni bukan rakyat ekonomi maju, ekonomi membangun. Jadi kita masih lagi perlu berjimat cermat. Jadi kita nak kereta besar, kereta yang lapang, kereta yang cantik, laju tapi nak harga murah. Itulah dia. Jadi inilah hasil dia. Hasil ni adalah Honda City generasi kedua tahun 2002 sampai 2008. Sebuah kereta yang kelihatan seperti, macam mana cakap, seperti dugong sebenarnya, dugong. Cuma dugong tu comel sikit pada dia. Message dia practicality dan keselesaan ruang. Ini memang cerita itu je. Dan salah satu ciri utama yang dijaja pada masa tu ialah kursi belakang yang boleh dilipat. Yang panggil ni magic seat. Jadi magic seat ni mula muncul pada Honda Jazz sebenarnya. Yang Jazz model pertama yang dihasilkan pada sekitar masa yang samalah. Dan ia telah berjaya menarik perhatian pembeli lah. Pasal Honda Jazz tu nampak macam premium. Memang dia model premium pun. Hatchback premium daripada Jepun. Yang memang laku sangat-sangat, award winning dekat Jepun pasal packaging dia apa semua. Datang sini yang itu keluar dulu, orang tengok, wow, Jazz ada ciri magic seat. Sekali tengok City pun datang dengan benda yang sama. So itulah antara sebab kenapa ianya rasa popular lah. Tapi lah sebenarnya kita jangan ambil hati lah. Saya rasa orang yang beli Honda City generasi kedua ni lah, dia orang beli sebab dia orang nak merasa jadi pemilik Honda. Betul tak? Pada masa tu Honda Civic EF ni memang dah dominate lah pasaran segmen C dengan reka bentuk yang cantik. Lepas tu pula datang Honda Civic yang EG nama, Honda Civic Bullet. Memang nampak canggih lah, dengan memang modern banding dengan tawaran jenama-jenama lain. Dan of course masa tu hype Honda menang Formula 1 tu masih lagi besar. Dan of course dia champion MotoGP sana sini, kiri kanan depan belakang. So itu yang membuatkan ianya mungkin lah terus laku lah. Walaupun jenama Honda tu kuat, tapi dugong tetap dugong lah. Apapun pembeli Malaysia ni memang dia suka City ni kerana kabin lapang dan praktikal. Dan kotak gear CVT ini menjimatkan lah. Jadi pejam mata, beli je lah. Pejam mata sebelah beli je. Bila dah masuk dalam kereta, nampak logo Honda kat steering tu, sejuk lah sikit hati. Tapi seburuk-buruk dugong di Malaysia, buruk lagi dugong di negeri China. Di mana ianya dijual sebagai Everest S1. Kalau kita jual Honda City, sana Everest S1. Everest tu jenama usaha sama mereka dengan China lah. Dan kita tahu pembeli di China ni, dia orang punya cita rasa ada sikit macam out lah, tak serasi dengan kita lah. Dia orang sukakan grill besar, lampu besar, suka benda macam tu berkilat-kilat. Hasilnya lah Everest S1. Everest S1 ni ada satu pre-facelift yang post-facelift. Lepas facelift ni, rupa dia macam dugong kena pukul dengan mata bengkak sana-sini dengan muncung herod. Sebenarnya kutuk-kutuk dugong ni, tapi sebenarnya ianya tak dapat dielakkan sebenarnya. Sebenarnya rupa dugong ni tak dapat dielakkan kerana realitinya Honda perlu mengimbangkan gaya dan macam saya cakap tadi, ruang kabin dan practicality. Ini bermakna kena ada bumbung tinggi. Boot pun kena tonggik sikit untuk menjana ruang dalaman yang lapang. Nasib baiklah selepas dia orang tenung dugong 5 tahun Jadi mereka bentuk Honda ni dia mula faham lah apa yang perlu dilakukan untuk mencantikkan dugong ni. Ni dia orang mula mengusahakan generasi ketiga lah. Generasi ketiga ni dijual pada 2008 sehingga 2013. Kalau kita tengok dia punya dimensi lebih kurang sama je. Tapi kemasan depan dan belakang dah diubah dan berjaya menghasilkan rupa yang nampak kurang gemuk dan lebih bergaya. Apa perubahan dia? Perubahan paling besar depan, kita tengok lampu dan grill. Kalau yang generasi pertama tu dia berasingan, yang kedua ni dah jadi satu gabungan, satu macam bentuk elemen geometrik yang mudah. Dan ini menjadikan depan tu muka dia nampak lebih lebar dan lebih rendah. Walaupun hakikatnya mereka berkongsi kerangka yang sama. Ni kira macam dia jumpa satu pakar bedah plastik yang hebat lah kan. Dia boleh atur semula hidung, mulut, mata, muka, telinga semua nampak. Hampir-hampir cun tau. Dekat bahagian tepi pula kita tengok lakaran bumbung dia menjadi satu line, unbroken line. Nampak lebih harmoni, walaupunnya masih lagi sebenarnya tinggi bumbung tu dan boot tu masih lagi tinggi. Jadi untuk mengurangkan kesan boot yang besar tu, mereka labuhkan sikit skirt belakang dan bentuk lampu. Kalau nampak bentuk lampu generasi kedua tu dia punya panjang kan, jadi nampaklah tebal boot tu. Kali ni dia menggunakan bukaan lampu berbentuk trapezoid. Jadi bila berbentuk trapezoid ni tak ada garisan selari, sukar untuk mata kita nak nampak tebal tidak benda tu kan. Ya, trapezoid satu trik yang berjaya mengelirukan pandangan kita lah tentang tebalnya boot tu. Masa ni dia masih lagi dugong, tapi dugong yang sado sikit lah, dah fit sikit, dah mula nampak muda. Jadi minat untuk pembeli muda pun dah mula meningkat. Kalau sebelum ni generasi kedua tu hanya
pilihan mereka yang agak berumur lah untuk kegunaan keluarga. Jadi generasi ketiga ni dah mula dibelik sikit oleh pembeli muda. Makin ramai pembeli muda mula kita tengok dah mula pakai kereta ni. Jadi untuk generasi keempat, mereka meneruskan gaya yang sama yang mereka gunakan di generasi ketiga, iaitu lampu dan grill bentuk geometrik. Tapi kali ini ditambah dengan reka bentuk bumper yang lebih agresif. Dia gunakan bukaan bawah atau under breather yang lebih besar dan kemasan lampu kabus yang lebih membantu menghasilkan muka yang lebih garang. Dia macam besar, plastik warna hitam kat situ. Lampu belakang pula dijadikan lebih lebar. Kali ini dia lebar dan masuk ke dalam kawasan boot sekali. Jadi lampu belakang kalau dia masuk ke dalam boot, kos dia lebih tinggi. Jadi ini memang pada Honda dia tak dapat elakkan lah. Dia rasa perlu untuk menjadikan kereta ni kelihatan lebih cantik dan lebih lebar. Dan lampu belakang tu juga dia wrap around keluar sampai ke bahagian tepi. Jadi bila dia keluar sampai bahagian tepi, kita nampak dia sorok lah sempadan antara belakang dengan tepi. Jadi kereta tu nampak lebih panjang dan tak begitu tinggi. Bila kita tengok di bahagian tepi pula, tingkap belakang tu ada kemasan plastik 3 segi sikit untuk menjadikan keseluruhan bentuk tingkap sisi itu lebih tirus dan lebih ada kesinambungan lah dengan bumbung dan the roof line. Jadi semua elemen ni menjadikan Honda City itu lebih menarik lah dengan dia punya line tepi dia, crease, body crease tepi itu, shoulder line dia juga bergabung menjadikan kereta ni nampak lebih panjang, lebih agresif, lebih moden. Buktinya kereta ni lebih cantik. Apa dia? Bukti dia yang paling senang ialah angka jualan lah. Mereka berjaya menjual lebih 209,000 unit di Malaysia sahaja. Dan orang muda dah lagi tak segan silu untuk memandu Honda City. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan lah bentuk Honda City ni dengan model-model Honda lain, contohnya dengan Civic atau CR-V, sebenarnya City ni agak konservatif. Dan saya percaya ini adalah kerana reka bentuk agresif yang digunakan untuk model global yang mempunyai volume jauh lebih tinggi seperti Civic dengan CR-V itu ialah kerana cost lah, faktor cost. Cost ni memang kalau bentuk body tu agresif dan sangat 3D, sukar nak dibentuk dan mahal cost dia nak membentuk. Tapi walaupun konservatif, saya rasa City generasi keempat ni adalah satu kejayaan untuk Honda lah. Ialah satu produk yang kelihatan muda dan lebih sesuai dengan jenama Honda. Kalau kita tengok generasi pertama memang kelihatan janggal lah. Kalau duduk sebelahan dengan, walaupun saudara seibu sebapa, dia nampak apa dia ni, masa rupa dia macam lain sikit kan. Tapi untuk generasi keempat ni dah cukup segak lah untuk duduk kat barisan depan pun ianya nampak dah macam adik-beradik lah kan. Selain daripada reka bentuk yang dynamic, ciri kabin juga telah dipertingkatkan lah dengan reka bentuk terkini, skrin sesentuh, Bluetooth connectivity, macam-macam lah cara untuk menjadikan kereta tu lebih connected lah. Zaman kereta ni dah mula banyak orang menggunakan peranti mudah alih kan. Kalau dia tak mempunyai ciri-ciri begini dengan kualiti kemasan yang semakin meningkat dan juga mutu bahan yang lebih baik, saya rasa tak boleh mencapai lah jangka jualan yang begitu tinggi. Memang nampak good value for money lah Honda City pada generasi keempat tu. Tapi itulah dia masalahnya bila dah berjaya sangat. Bila dah berjaya generasi keempat ni, saya rasa Honda pun dia makin risau lah macam mana nak buat satu produk untuk menjadi pengganti kepada model yang sangat popular ni. Nampak gayanya untuk City Sedan generasi kelima yang baru dilancarkan, Honda telah membuat keputusan untuk melaraskan reka bentuk model mampu milik ni dengan lebih rapat lagi dengan model global. Dan cara mereka lakukannya ialah memberikannya muka Honda yang terkini dengan chrome grill yang besar serta reka bentuk lampu yang sangat agresif dan sangat garang yang kita nampak dekat Civic, Accord dan juga CR-V. Lampu LED tu kan, nampak garang dengan dia punya grill besar tu, chrome bar tu. Selain daripada perubahan reka bentuk lah, pasal perubahan reka bentuk ni dia boleh sorok tinggi, gemuk kita tu only to a certain extent lah. Perubahan dimensi juga telah dilakukan. Dan ianya perubahan yang agak besar. Pasal ini sekarang lebih 111mm lebih panjang, lebar lebih 54mm dan lebih rendah sebanyak lebih kurang 9mm. Jadi ini hasilnya ialah model yang bukan saja dia memang lebih panjang, lebih lebar, tapi ia nampak lebih seimbang antara depan dan belakang. Kalau dulu moncong tu ke depan sangat, bontot tu tinggi, sekarang ni dah nampak lebih seimbang. Kerana reka bentuk terkini grill Honda ni memang dihasilkan bagi menyorok bonet yang agak tinggi dalam model global mereka. Jadi ketinggian bonet untuk model terkini ini adalah satu keperluan untuk ujian pelanggaran dan Euro NCAP, US NCAP. So ada pelanggaran dengan pejalan kaki yang memerlukan permukaan bonet itu menyerap hentakan kepala dan menghalang kepala kita daripada menghentam silinder head
enjin tu merupakan logam padu lah bila kereta langgar berjalan kaki. Jadi ini direka bentuk supaya mengurangkan kecederaan kepala lah bila berlaku pelanggaran dengan pejalan kaki. Walaupun Honda City ni dihasilkan bukan untuk model global, hanya untuk pasaran membangun. Mungkin sebelum ni pasaran membangun tak penting lah ciri keselamatan ni. Tapi sekarang even kat Malaysia ni kita tengok ASEAN NCAP punya skor. Jadi ini telah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ciri keselamatan kereta. Jadi sudah tentu sebarang kelebihan keselamatan adalah berguna di mata pembeli. Dan kalau kita tengok pun Honda City kali ni bonnet dia memang nampak lebih tinggi, dan saya rasa ini akan membantulah dalam sebarang pelanggaran dengan pejalan kaki. Penggunaan reka bentuk lampu belakang ni sangat 3 dimensi lah, sangat unik, dan dalam segmen ni saya rasa belum ada lagi yang begitu 3D, dan ianya adalah sinambungan lah daripada reka bentuk lampu 3D yang ekstrim yang kita lihat pada model Civic Speed ketam sekarang ni. Hasilnya ialah satu gaya yang koheren, yang kohesif dan lebih premium. Jadi walau macam mana cekap sekalipun reka bentuk tu, kalau tulang belulang di bawah tak sesuai, sukarlah untuk mereka menghasilkan reka bentuk yang cantik. Jadi perubahan panjang, lebar dan ketinggian ni memang mendatangkan kesan yang amat besar pada keseluruhan gaya Honda City. Dia sekarang dah nampak lebih elegan dan tak seimbang dan tak begitu tinggi, dan nampak lebih macam kereta biasa. Kini si dugong sudah menjadi jerung lah saya punya cerita. Jadi lebih mudah untuknya memburu pembeli dengan lebih cekap. Tapi tak semudah tu sebenarnya. Kalau dulu dugong ni dia bersaing dengan kura-kura dan almari lah. Zaman tu dia punya pesaing pun rupa tak ke mana. Kali ni ada spesies lain yang tidak kurang agresif di pasaran. Jadi perubahan ni berasa telah tiba tepat pada masanya untuk memastikan Honda City akan terus dapat bersaing dalam pasaran yang kompetitif ini. Pasaran sedan segmen B ni sebenarnya dilihat sedang mengecil lah, ataupun sedan secara keseluruhan segmen C tu terutamanya sedang mengecil. Segmen B ni masih lagi bertahan lagi, tapi ia sedang dicabar oleh pelbagai tawaran dalam bentuk crossover dan SUV. Jadi crossover dan SUV ni memang tengah trending sekarang, dan pembeli dalam segmen ini ialah kumpulan muda. Dan kumpulan muda ni dia mahukan kelainan dan keunikan dari segi gaya, tapi ramai juga yang mahu kenderaan yang sedap dipandu. Kalau kita tengok sedan ni mempunyai kelebihan semula jali dia dalam segi gaya dan juga sedap dipandu, pasal memang nature of the beast macam tu. Tapi SUV ni dilihat sebab dia lebih besar, dilihat sebagai lebih bernilai dan setengah orang kata lebih selamat oleh setengah pembeli. Jadi jom kita saksikan sama ada sedan segmen B ni boleh bertahan tak berdasarkan SUV. Sebab jenama tempatan pun dah mula menghasilkan SUV segmen B. Sebagai seorang peminat kereta dan peminat aktiviti memandu itu sendiri, saya ni jelas mahukan sedan terus wujud. Jadi saya doakanlah hari ni agar semua sedan dalam semua segmen akan terus mendapat tempat di pasaran. Kerana dunia otomotif tanpa sedan ialah satu dunia yang amat menyedihkan lah. Good luck Honda City. Transformasi anda dari dugong ke jerung sudah lengkap. Pergilah anda bertarung untuk kesinambungan genre sedan. Cukuplah merepek saya hari ini. Kalau anda suka video ni, dah tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau yang belum subscribe, tekan butang subscribe. Kalau yang dah subscribe, tekan pula butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.